Kembali bersama Cikgu Mira, Kimia itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita pada kali ini, kita akan teruskan dengan subtopik 3.4 iaitu persamaan kimia. Okey, persamaan kimia ni apa sebenarnya? Okey, persamaan kimia ni adalah satu cara yang digunakan oleh ahli kimia ataupun saintis. Cara yang ringkas dan tepat untuk menghuraikan sesuatu tindak balas kimia. Jadi melalui persamaan kimia ni kita boleh lihat macam mana ataupun apa bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi sesuatu tindak balas kimia. Okey, kerana untuk menulis persamaan kimia, so dalam persamaan kimia ni bahan pemula ataupun kita panggil bahan tindak balas ditulis di sebelah kiri persamaan, manakala bahan baharu yang terhasil ataupun kita panggil hasil tindak balas ditulis di sebelah kanan persamaan. Okey, persamaan kimia ni juga boleh ditulis dalam bentuk perkataan ataupun menggunakan formula kimia. Contoh bentuk perkataan masa awak belajar tingkatan 2 sains. Kalau tak silap lah, dalam topik asid dan alkali, ada pelajar-pelajar tentang macam mana nak tulis persamaan kimia, tetapi hanya dalam bentuk perkataan. Contohnya, tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. Jadi masa tu awak tak belajar lagi tulis formula kimia. Formula kimia ni ialah contohnya adalah NaOH tambah HCl. Yang tu awak boleh belajar. Yang bila belajar tingkatan 4 ni, barulah belajar cara untuk menulis formula kimia. Okey. Jadi anak panah dalam persamaan kimia, awak akan nampak anak panah. So anak panah tu akan mewakili menghasilkan. Alright. Keadaan fizik bagi setiap bahan iaitu pepejah, cecair dan gas tak wajib tulis. Tapi boleh tulis boleh tulis dalam persamaan kimia, tapi tak boleh tulis pun tak apa. Okey. So kita lihat cara menulis persamaan kimia bagi tindak balas antara hidrogen dan oksigen. Ni contohlah. Jadi bila kita sebut hidrogen ataupun gas hidrogen, so dia adalah H2. Sebab hidrogen dia tak wujud sebagai atom H, tak stabil. So bila dalam tindak balas, memang hidrogen ni wujud sebagai gas ataupun formula dia adalah H2. Manakala oksigen adalah gas oksigen lah. Dia wujud sebagai O2. Dia tak wujud sebagai atom O, tak stabil. Jadi dia wujud sebagai O2. Just take note lah yang tu. Okey, jadi hidrogen H2 tambah dengan oksigen O2. So anak panah tu menunjukkan akan menghasilkan air. Jadi air, formula kimia dia ialah H2O. Jadi kita boleh lihat kat sini, dekat bahan tindak balas yang sebelah kiri ni, okey, H ada dua atom H, manakala dekat hasil tindak balas dekat sebelah kanan ni ada 2 atom H. Okey, dah stabil. Okey, biar dulu yang tu. So kita lihat oksigen pula. Jadi sebelah bahan tindak balas ada 2 O, manakala sebelah hasil tindak balas hanya ada 1 atom O sahaja. Jadi ni bermaksud persamaan kimia tidak seimbang. Jadi setiap persamaan kimia ni mesti seimbang. Bahan tindak balas, atom pada bahan tindak balas mesti sama dengan bilangan atom dekat hasil tindak balas. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? So kita tambah 2 dekat H2O. So bila nak seimbangkan persamaan kimia, kita mesti tambah dekat bahagian depan. So kita tambah 2 H2O kat sini. Okey, 2 H2O. Bila kita tambah 2 kat depan, H sekarang ni dah ada 4. So 2 darab 2 jadi 4 Okey, O 2 darab 1 kat belakang tu. H2O, O tu 1 je tu. Kita tak tulis maksudnya 1. Jadi O ada 2, H ada 4. Manakala dekat bahan tindak balas, O dah ada 2 iaitu seimbang. Tapi H tadi ada 2 kan. Kat sini asalnya 2. Jadi kita tambahlah 2 dekat depan ni. Kita tambah 2 kat sini. Alright, jadi kita dah ada 4 hidrogen.
Okey, step yang pertama tadi adalah kita tambah 2 dekat bahagian H2O ni. Sebab kita nak seimbangkan 2 atom oksigen ni. Kat sini 2 atom oksigen. So, kita tambahlah dekat 2 dekat sini H2O ni. Lepas tambah kat situ, bilangan H pun berubah jadi 4. Bila dah jadi 4, kita tambah kat sini pula jadi 4. Okey, so boleh tulis semula persamaan kimia yang seimbang. Okey. Seterusnya kita lihat yang ni. So setiap persamaan kimia, apa yang perlu take note lah, perlu tahu persamaan kimia haruslah seimbang. Ni persamaan kimia haruslah seimbang. Seimbang ni maksudnya bilangan atom dekat di sebelah bahan tindak balas mesti sama dengan bilangan atom di sebelah hasil tindak balas. Okey. Selain itu juga berdasarkan hukum keabadian jisim, jirim tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Oleh itu, bilangan atom bagi setiap jenis unsur pada kedua-dua belah persamaan mestilah sama. Okey, kat sini teacher akan tunjuk cara untuk seimbangkan persamaan kimia. Jadi kat sini ada persamaan kimia dalam bentuk perkataan. Iaitu kita ejakan plumbum 2 nitrat. Jadi, step yang pertama yang kita perlu buat adalah dengan kita perlu tulis formula kimia bagi setiap bahan dan hasil tindak balas. Sebab itulah penting untuk kita tahu cara untuk menulis formula kimia. So, sebab kita akan guna untuk seimbangkan persamaan kimia. Jadi, kita tulis formula plumbum 2 nitrat. So, PbNO3. So, dalam kurungan 2. Sebab plumbum 2 kan, nitrat NO3 minus. Jadi, kita cross, kita akan dapat PbNO3 2. Okey, tambah kalium iodida iaitu Ki. So, dia akan menghasilkan plumbum iodida Pb2 plus I minus. Jadi, PbI2 tambah dengan kalium nitrat KNO3. Okey. Jadi untuk seimbang kepersamaan kimia, kita tahu setiap atom bagi setiap unsur ni perlu sama bilangan dia pada bahan, sama dengan pada hasil tindak balas. Jadi kita nampak kat sini. Kat sini ada 1 Pb kat bahan tindak balas. Sini pun ada 1 Pb dekat hasil tindak balas. Okey. Nitrat kat sini ada 2. Bila kita nampak dekat bahan tindak balas ada nitrat, dekat hasil tindak balas pun ada nitrat. So, kita kira dia sebagai, okey, kat sini ada 2 nitrat. Okey, sebab ada 2 kat sini ni. Okey. Jangan kira dia sebagai 2NO ada 6. Jadi complicated, payah. Jadi bila kita nampak dekat bahan tindak balas ada nitrat, dekat hasil tindak balas pun ada nitrat, ada benda yang sama. Jadi kita kira dia sebagai 1. Jadi nitrat kat sini, nitrat ni 1 je kita kira. Dia ada 2. Ada 2 nitrat. Kat sini ada 1 nitrat dekat bahan tindak balas. Manakala K ada 1 K. Ni 1 I. Manakala kat belah sini ada 2 I. Kan kat sini ada 2 I. Okey, 2 I. Dan K kat sini ada 1 K. Jadi yang tak seimbang kat sini adalah nitrat dan juga I. Kan? Okey, kat sini 2 nitrat. 2 nitrat. Jadi nak seimbangkan 2 nitrat kat sini. Nak jadikan dia kepada 2 nitrat. Jadi kita tambah 2 dekat hadapan sini. Kita tak boleh tambah 2 kat belakang ini. Tak boleh. Kita mesti seimbangkan persamaan kimia. Kita mesti tambah dekat bahagian hadapan formula kimia. Jadi bila kita kita letak 2 kat sini, tu bermaksud K pun dah jadi 2. K ada 2. Manakala kat sini baru ada 1 kan. So untuk jadikan dia 2K, jadi kita tambah 2 kat sini. Okey, K dah ada 2. 2K kat sini pun dah ada 2K. I, okey. Kat sini bila kita tambah 2 dekat hadapan KI, I pun dah jadi 2I. Dah ada 2 atom I. Okey, jadi kat sini 2I, sini pun 2I.
Nitrat 2 nitrat, 1 plumbum, 1 plumbum. Dah seimbang. Okey, mudah je kan? Okey, kita terus kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, sulfuric acid plus sodium hydroxide will produce sodium sulfate and water. So, sulfuric acid ataupun acid sulfuric H2SO4. Kalau sulfuric tu sulfat lah. Bila acid H+. Jadi H+, SO4 tu minus. Kita silangkan dia, kita cross. So kita dapatlah H2SO4. Lama-lama awak akan hafal, ingat sendiri je. Okey, natrium hydroksida NaOH. So dia akan menghasilkan natrium sulfat Na. Okey, natrium sulfat Na2SO4 plus H2O. Yang ni lah biasa pelajar tersilap. Na2SO4 dia buat NaSO4. So remember untuk seimbangkan persamaan kimia, first step yang kena betul adalah formula kimia bagi setiap bahan dan hasil tindak balas. Okey, lepas tu kita senaraikan bilangan atom pada bahan tindak balas kat sini. Okey, so kat sini ada sulfat, sini pun ada sulfat. So jangan asingkan dia sebagai O dan O atom. Sebagai S dan O atom lah. Kita kira dia sebagai sulfat. Okey. Jadi belah sini ada 2H. 2H tambah sini. So ada 3H kan. So ada 3H. Sulfat. Ada 1 sulfat. Sini pun ada 1 sulfat. H kat sini ada 2H. 2H. Okey. Kat sini ada 1 Na. O ada 1 O. O ni belum kira kan. Sulfat. O dekat sulfat ni kita dah kira sebagai sulfat. 1 sulfat. Dia O ada 1, Na ada 1, H ada 3. Manakala dekat hasil tindak balas, H, Na ada 2 Na. Okey, dah nampak dah kat sini ni. 2 Na, manakala O dekat sini ada 1 O. Alright. Jadi, sulfat dah seimbang. Jadi, kita tinggalkan dia. Sulfat dah. Okey, H, 3 dengan 2. Agak payah kita nak seimbang. Kita biar dulu. Sebab H ada banyak kan. Dekat H, acid sulfuric ada H. Dekat NaOH ada H. Dekat air pun ada H. Jadi, ada banyak tempat. Jadi, kita skip dulu yang H. Kita terus lihat kepada logam. Biasa kita seimbangkan logam dahulu. So, Na dengan Na kan. Unsur logam. Jadi, Na kat sini ada 1. Di sini ada 2. Jadi nak jadikan dia 2. Sini 2 Na kan. So kita tambah 2 kat sini. Okey, bila kita tambah 2 kat sini, bilangan O dah berubah, H pun dah berubah. Jadi O kat sini dah jadi 2O. Jadi 2O kan. Okey, manakala H 3H tadi 2 tambah 1. Tapi kat sini 2 tambah 2 dah lah. H ni dah jadi 2 ni. Dah jadi 2. Jadi kat sini dah jadi 4H. Okey, Na dah stabil. Dah seimbang, dah balance. Jadi yang belum seimbang adalah H dengan O. Jadi nak jadikan sini ada 4, sini ada 2. Jadi H 2 kat sini kita kena darab dengan 2. Tulis 2 kat depan untuk seimbangkan. Jadi H dekat bahagian hasil tindak balas dah jadi 4H. Manakala O automatik dia akan seimbang bila awak buat macam ni. Jadi O dekat hasil tindak balas dah jadi 2 darab 1 dah jadi 2O. Manakala kat sini dah ada 2O. Jadi dah seimbang. H pun dah sama. Okey, inilah persamaan kimia yang seimbang. Biasanya persamaan kimia 2 markah. Okey. Kita lihat kat sini. Menggunakan persamaan kimia. Persamaan kimia boleh ditafsirkan secara kualitatif atau kualitatif dan kuantitatif. So, kualitatif ni sebenarnya adalah ni. So, kualitatif kita just senaraikan apa itu bahan tindak balas, apa itu hasil tindak balas. Itu adalah dari segi aspek kualitatif.
Manakala dari segi dari segi kuantitatif pula, kita boleh mengkaji stoichiometri persamaan kimia. Yang ni agak payahlah nak faham kan. So senang je. Dari segi kuantitatif, kuantiti kan, kuantiti mesti ada bilangan kan. So kuantitatif ni adalah nombor kat depan ni. Okey, nombor kat depan ni. Nampak tak? 2. Okey, 2 kat depan ni. So 2 kat depan ni sebenarnya menunjukkan bilangan mol sesuatu bahan ataupun hasil tindak balas tu. Jadi kat sini kita boleh istilahkan dia sebagai kuantitatif dia. Dari segi aspek kuantitatif kita boleh cakap 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin akan menghasilkan 2 mol natrium klorida. Mol ni kita belum belajar lagi sebab teacher skip hari tu kan. Mol ni sebenarnya menunjukkan bilangan zarah. So 1 mol bersamaan, nanti kita lihat semula teacher sebut je lah dulu. 1 mol bersamaan 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Tak kisahlah dia atom ke, molekul ke, ion. Tengoklah pada keadaan. Jadi banyak. Takkanlah kita nak tulis nombor yang besar tu kat depan persamaan kimia ni kan. Setiap formula kimia ni kan. Tak cantik. Jadi kita akan wakilkan dia dengan mol. Mol ni ibaratnya macam gini lah. Kalau telur kita panggil 1 dozen telur. Kalau kasut 1 pasang kasut. 1 galen air, 1 liter air. Macam tu. Dia satu istilah. Jadi kalau bahan kimia kita panggil mol. 1 mol bersamaan 6.02 darab 10 kuasa 23. Bayangkan betapa banyaknya 1 mol bahan. 1 mol ni. Okey. So jelas lah teacher harap kalau yang kualitatif just lihat apa itu bahan tindak balas, apa itu hasil tindak balas. Manakala kalau kuantitatif kita just lihat perkali dalam persamaan kimia. Perkali dalam persamaan kimia menunjukkan nisbah bahan yang terlibat sama ada sebagai nisbah entiti asas bahan maupun nisbah bilangan mol. Biasanya kita tahulah dia adalah nisbah bilangan mol. Alright. Contohnya kat sini kan. Kat sini kalau dari segi nisbah entiti zarah, yang ni KSSM ni baru ada ni. Nisbah entiti asas zarah, contoh kat sini 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin untuk menghasilkan 2 unit NaCl. Manakala kalau dari segi nisbah bilangan mol yang teacher terang tadi tu, kita wakilkan dia dengan mol. Contohnya 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin untuk menghasilkan 2 mol natrium klorida. So teacher harap boleh bezakanlah apa itu nisbah entiti asas iaitu zarah dengan nisbah bilangan mol. Bilangan mol sebab kat sini teacher okey, kat sini kalau yang nisbah entiti asas ni natrium kat sini adalah atom. Jadi kita sebutlah dia 2 atom. Manakala klorin bukan atom kan. Jenis zarah dia adalah molekul. So kat sini ada 1 molekul klorin. Manakala kat sini NaCl dia panggil formula, 2 unit formula. Okey. Okey, dari sini kat sini pula kalau soalan tanya berkaitan nyatakan dari segi aspek kualitatif. Jadi kat sini bahan tindak balas adalah natrium dan klorin. Manakala hasil tindak balas adalah natrium klorida ataupun sodium chloride. Okey, yang ni tak apalah. Kita skip dulu yang ni. Sebab dia sama je ni. Cuma dia bahagi dengan 2. So dapatlah nisbah dia 1, 0.5 dengan 1. Tapi perkadaran dia tu nisbah dia adalah sama iaitu 2, 1, 2. Okey, jangan stres sangatlah yang ni. Okey, berdasarkan nisbah bilangan mol bahan daripada persamaan kimia yang seimbang, kita boleh menyelesaikan pelbagai masalah numerical dengan menghitung perkara secara perkadaran bilangan mol bahan yang dikehendaki. Tak apa, yang ni kita akan belajar next class lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Untuk persamaan kimia, just tahu cara untuk seimbangkan persamaan kimia.
Apa itu aspek kualitatif dan juga aspek kuantitatif. Okey, mudah saja untuk 3.4 ni. Kena tahu yang tu sahaja. Seimbangkan persamaan kimia dan juga aspek kualitatif dan kuantitatif. Okey, that's all.